It's too deep. They'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No! The rain will fill the hole, and then they can swim out. Stop jumping! We have a plan! Stop! We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to them? You'll never make it! It's too high! You can't do it! It's too Listen deep! to him. Save your strength. Don't even try. Just stay down. Thank you for encouraging me. Encouraging him? He's dead. Come on! You can make it! Jump! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao an vanakkam sawadikap. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat malam semua. Hari ini video yang pertama yang saya siarkan kepada anda sebagai selingan untuk kita sama-sama pelajari tentang kehidupan, tentang isu-isu kehidupan dunia. Cerita katak. Cerita katak, dan cerita ni pun agak famous juga sebenarnya, yang selalu saya bawa dalam sesi-sesi motivasi yang saya jalankan dengan pekerja-pekerja, dan sesi-sesi motivasi yang saya jalankan dengan pelajar-pelajar. Apa yang terjadi sebentar tadi adalah kisah kehidupan di mana dalam dunia ini ramai manusia yang parasit. Ramai manusia yang suka melihat kejatuhan rakan mereka. Ramai manusia yang suka melihat kehancuran kawan mereka. Ramai manusia yang ingin melihat kesukaran, kesusahan, kepayahan kawan-kawan mereka. Sama sekali tidak untuk membantu, tetapi lebih kepada melihat dan rasa seronok bila kawan-kawan jatuh, bila kawan-kawan orang kata tak berjaya, bila kawan-kawan gagal. Dan itu adalah kenyataan. Apa yang berlaku dalam kisah ini, si katak itu dia bisu, dia pekak. Dia pekak. Jadi bila dia terjatuh di dalam lubang tersebut, dia rasakan, dia ingatkan orang bersorak untuk memberi semangat kepada dia untuk lompat keluar daripada lubang yang dalam tersebut. Dia pun berusaha dengan gigih, dengan bersungguh-sungguhnya untuk keluar daripada lubang tersebut, dan akhirnya dia berjaya. Ini juga apa yang berlaku di dalam dunia ini. Sebagai manusia, jadikan komen, jadikan kritikan. Kita tak boleh memekakkan telinga kita. Kita tidak boleh menulikan telinga kita. Tetapi jadikan komen, jadikan kritikan, jadikan kata-kata sinis
lawan dan kawan kita, sebagai pedoman, sebagai semangat, sebagai satu orang kata bekal untuk kita berjaya, untuk kita tunjukkan kepada mereka bahawa aku mampu lakukan. Ini yang kita perlu buat dalam dunia. Kita tak boleh tuli, kita tak boleh pekakkan telinga kita. Sebab mulut orang, dia boleh buat apa saja, dia boleh kata apa saja. Tambah sekarang dengan media sosial yang orang kata yang tiada batasan, orang boleh kata apa saja. Tetapi kita sendiri, diri kita nilai sama ada betul atau tidak apa yang diperkatakan oleh kawan-kawan kita. Kalau tak betul, abaikan saja. Kalau betul, jadikan pedoman, jadikan orang kata sebagai nasihat untuk kita perbaiki diri kita. Okey? Dan kadang-kadang pula ada berlaku, apa yang berlaku dalam dunia ini, bukan kawan-kawan kita saja-saja nak menjatuhkan semangat kita. Kawan-kawan kita juga tak percaya bahawa kita boleh melakukan perkara-perkara sedemikian. Macam kes tadi, setelah seekor katak tadi berjaya keluar daripada lubang yang dalam tersebut, maka persepsi telah bertukar menjadi lebih positif. Kalau sebelum ni, katak-katak yang lain tadi, dia rasakan bahawa benda ni ada satu yang mustahil untuk dilakukan. Tapi setelah berjaya ditunjukkan oleh seekor katak ini, jadi persepsi mereka telah bertukar, telah berubah. Dan dia memberikan semangat pula kepada katak yang seekor lagi yang ada di dalam lubang tersebut. Jadi kita boleh jadi sebagai trendsetter. Untuk merubah persepsi ataupun pandangan masyarakat di luar sana, pandangan kawan-kawan di luar sana, pandangan keluarga kita di luar sana. Kita boleh ubah pandangan-pandangan mereka yang buta, yang tuli, yang tak expose dengan keadaan sekarang. Kita saja tahu apa yang kita buat, kita saja yang tahu sama ada kita mampu atau tidak mampu. Jadi pekakkan telinga, tulikan telinga anda dan lakukan apa yang anda rasa betul, apa yang anda rasakan sewajarnya anda lakukan. Do it. Just do it. Okay. Dan apa yang saya akan kongsikan kepada anda pada malam ini adalah tips jana keuntungan dengan emas. Ini juga ada perkaitan dengan apa yang saya kongsikan cerita katak itu tadi. Bila kita nak melakukan sesuatu dan bila kita rasakan ianya benar, ianya betul, just do it. Jangan fikir ataupun jangan toleh ke belakang lagi. Just do it. Sebab apa? Kalau apa-apa pun yang berlaku kepada diri anda, ketahuilah bukan ada manusia di luar sana yang akan membantu anda. Anda sendiri yang perlu membantu diri anda. Orang di luar sana hanya menunggu masa untuk bertepuk bersorak atas kegagalan, atas kesusahan, atas kejatuhan anda saja. So mulakan apa jua yang anda impikan di dalam dunia ini. So tips jana keuntungan dengan emas. Macam mana kita nak menjana keuntungan dengan emas? Orang kata ya, simpan emas ni lambat kaya. Lambat kaya simpan emas. Betul? Betul. Kalau anda nak keuntungan yang cepat, labur ke saham, BSKL, Forex, Bitcoin dan sebagainya. Jangan labur dengan emas. Emas memang lambat kaya. Tapi emas juga diperakui kadang-kadang ada orang kata investor, pelabur-pelabur emas ini, dia mampu membuat keuntungan dalam jangka masa pendek. Tapi dia kena tahu. Dia kena tahu membaca graf, dia tahu membaca chart untuk membuat prediksi sama ada emas ini bila nak jatuh dan bila nak naik semula. Bila nak naik semula, bila dia beli dalam harga yang rendah dan dia jual pada harga yang tinggi. Mungkin dalam tempoh sebulan, 2 bulan, dia boleh jual dan mendapat keuntungan yang banyak. Tapi untuk pelabur-pelabur,
yang ingin melabur, ingin membuat pelaburan, pembelian dia bukan sikit-sikit lah. Sekurang-kurangnya 1 kilo, 2 kilo, yang mana keuntungan mungkin mencecah ribuan pada satu masa, atau mungkin puluh ribu pada satu masa. So itu yang boleh anda matlamatkan kalau nak jadi pelabur lah. So tapi dalam situasi ni, apa yang saya nak kongsikan dengan anda, jadikan emas sebagai sumber simpanan anda, dan daripada itu anda boleh jana keuntungan dengan emas-emas simpanan anda. Bagaimana? Yang pertama sekali, apa pun yang anda nak buat, anda perlu mulakan belian pertama. Mulakan belian pertama. Dan anda akan rasai aura dan magnet emas ini akan memanggil-manggil anda untuk terus membeli dan terus membeli dari semasa ke semasa, dan menambahkan pelaburan emas anda sentiasa. Ada duit lebih, anda akan fikirkan emas. Ada duit, ada orang kata harga rendah, anda akan beli banyak. Harga tinggi pun anda akan beli. Sebab apa? Sebab bila anda memulakan belian emas pertama, anda akan orang kata magnet emas ini akan memanggil-manggil, akan menarik-narik anda untuk menambah pelaburan emas anda dari semasa ke semasa. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, ikuti perkembangan ilmu. Ikuti perkembangan ilmu. Untuk menjana keuntungan dengan emas, kita perlu ada ilmu yang cukup. Kita perlu ada ilmu yang cukup. Kalau ilmu yang tak cukup, itu yang membuatkan pelabur emas, penyimpan emas, bulan ni simpan 100, bulan mungkin hujung tahun pula simpan 100 lagi. Bila masa yang nak untung, bila masa yang nak kaya, orang yang cukup ilmu emasnya, dia akan terus menyimpan. Walaupun harganya tinggi, walaupun harganya rendah, dia akan terus menyimpan. Harga tinggi dia akan beli, harga rendah dia akan beli lebih banyak untuk menambahkan gram di dalam emas simpanan mereka. So itu terjadi hanya bila mana anda celik tentang ilmu emas. Itu sebabnya dalam statement kat bawah ni, bukan emas yang membuatkan seseorang kaya, tetapi ilmu emas itu sendiri yang membuatkan seseorang kaya. Sebab kalau kita menyimpan emas tanpa ilmu, itu yang membuatkan okey, bulan pertama simpan 100 dalam account gap, mungkin 3-4 bulan lagi baru simpan tambah pula 100 lagi, mungkin hujung tahun dapat bonus simpan sikit, itu pun 100. Bila masa nak kaya tuan-tuan? Kalau kita celik ilmu emas, even pekerja-pekerja yang bergaji 2,000 pun, dia mampu menyimpan 1 gram ataupun 2 gram emas setiap bulan. Sebab apa? Sebab ilmu emas tadi telah mencelikkan mata, mencelikkan hatinya untuk terus menyimpan, untuk terus melabur dalam emas. So, ikuti perkembangan ilmu dalam bidang ini, dalam emas ini. Kita ada Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dia ada 2 buku yang beliau tulis, Misi Bebas Hutang dan Wang Emas. 2 ni cukup penting. Kalau kita nak ceburi bidang pelaburan emas, kita perlu membaca 2 buku ini. Dan buku ini akan mencelikkan anda tentang ilmu emas. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang kata dalam bidang pelaburan emas ini. Satu lagi. Ini Tuan Syukur Hashim. Rahsia usaha emas, teknik dan strategi. Tuan Syukur Hashim. Dan kita ada Tuan Syamsuddin Kadir. Ini adalah tokoh-tokoh dalam pelaburan emas. Dan kita juga ada Tuan Azizi Ali, tokoh pakar ekonomi, dan beliau juga menyarankan agar masyarakat menyimpan emas. Even Robert Kiyosaki,
yang menulis buku Rich Dad Poor Dad pun mengesyorkan agar kita menyimpan emas. Sebab apa? Sebab emas ini adalah merupakan jaminan nilai bagi kekayaan yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Kalau kita simpan ringgit banyak-banyak, wang kertas banyak-banyak, satu masa wang kertas tersebut akan tiada nilai. Wang kertas terkesan dengan inflasi, tetapi emas tidak terkesan dengan inflasi dan juga tidak boleh dimanipulasikan. Itu sebabnya emas nilainya sentiasa berdiri dengan sendirinya dan terus meningkat dan terus meningkat. Jadi ikuti perkembangan ilmu. Ambil ilmu-ilmu ni daripada pakar-pakar ekonomi, daripada pakar-pakar emas, Tuan Sifu, Muhammad Zulkifli Syafi'i, Syukur Hashim, Tuan Azizi Ali dan sebagainya. Hadiri seminar. Banyak seminar percuma dianjurkan oleh Public Go secara dalam talian. Hampir setiap malam kita ada seminar-seminar percuma yang dianjurkan. Kita bukannya nak orang kata nak promo emas Public Gold. Kita lebih kepada memberi kesedaran kepada masyarakat agar menyimpan emas, agar memulakan simpanan emas. Sebab bagi saya sendiri, bila saya memulakan simpanan emas, saya rasa kesan yang positif kepada diri saya. Saya rasa bahawa wang kertas yang saya ada dah tak orang kata tak bocor lagi. Dan saya dah tak boros lagi. Ada duit lebih, saya akan tukarkan menjadi emas. Ada bonus sikit, saya akan tukarkan menjadi emas. Ada saja duit lebih, saya akan tukar. Kalau sebelum ni ada saja duit lebih, kira-kira nak fikir nak tukar kereta. Ada saja duit lebih, kira-kira nak fikir nak perbesar rumah. Ada saja duit lebih, kira-kira nak joli, nak jalan sana, jalan sini. Tapi bila kita mendampingkan diri kita dengan emas, kita akan lebih cenderung untuk menambahkan pelaburan, menambahkan aset emas kita dari semasa ke semasa. Itu adalah hakikatnya tuan-tuan. Mulakan tuan-tuan, mulakan belian yang pertama. Tuan-tuan akan rasakan penangan emas ini mencengkam diri anda untuk terus menyimpan dan menyimpan. Dan sedar tak sedar, simpanan anda tiba-tiba dah orang kata dah lebih daripada sekilo. Itu saya doakan kepada tuan-tuan. Mari kita sama-sama orang kata berdoa agar semua masyarakat di Malaysia ni dapat menyimpan emas sekurang-kurangnya sekilo setiap keluarga. Ini adalah merupakan jaminan kehidupan kita. Jaminan orang kata sebagai dana kecemasan untuk masa-masa yang sukar dalam hidup kita. Dengan adanya emas, kita mampu orang kata memastikan bahawa kita sentiasa dalam keadaan yang siap siaga untuk menghadapi apa jua kesukaran, apa jua masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Sebab orang kata siang tak selalunya cerah, langit tak selalunya cerah. Langit tak selalunya cerah, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas dan sebagainya. Jadi kita kena persiapkan diri kita agar bila berlaku sesuatu musibah dalam kehidupan kita, pada keluarga kita, kita mampu menghadapinya dengan orang kata hati yang terbuka. Yang seterusnya, hadiri seminar. Hadiri seminar kita dah cover tadi. Rujukan tambahan. Ni buku-buku ni, banyak buku. Tadi saya tunjukkan buku kan. Banyak buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh tadi. Belilah untuk menambah ilmu pengetahuan. Tadi saya bercerita dengan seorang kawan, sahabat. Saya tak apa nak kenal dia. Tapi dia kata setelah 2 minggu saya approach dia untuk membuat simpanan emas yang pertama. Dah buka akaun dah, tapi masih tak beli lagi. Hari-hari saya duk follow up. Hari ni saya kata, apa masalahnya? Ada apa-apa persoalan yang boleh saya tolong jawab? Katanya saya masih buat research lagi. Saya masih buat research lagi. Saya kata, research apa lagi?
Kalau perlu bantuan, kalau perlu nakkan ilmu, saya boleh bagi ilmu. Banyak ilmu, banyak orang kata tips-tips tentang emas ini yang boleh saya kongsikan. Ini sebabnya kenapa saya buat FB Live. Sebab apa saya nak kongsikan ilmu emas ini dengan saya, orang kata setakat yang saya ada lah. Setakat yang saya ada. Saya nak kongsikan kepada anda semua agar kita sama-sama celik emas. Agar kita sama-sama mendapat manfaat daripada simpanan emas ini. Saya taklah kata cerdik sangat tuan-tuan puan-puan ya. Saya tak cerdik sangat, tapi sedikit ilmu yang saya ada ni kalau boleh saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun tak ada orang yang kita menghadiri sesi FB Live saya teruskan usaha saya untuk untuk menabur budi, untuk spread ilmu emas ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya harap orang kata daripada usaha saya yang sedikit ini dapat manfaat dan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang saya harapkan. Okey, jadi beli buku tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nakkan informasi-informasi, makalah-makalah tentang ilmu emas ini untuk membuka hati tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah boleh hubungi saya. Nanti saya akan letakkan dalam link di video ini untuk tuan-tuan puan-puan hubungi saya. Dan saya akan usahalah untuk memberikan lebih banyak lagi ilmu tentang emas ini untuk membuka hati dan minda tuan-tuan dan puan-puan untuk memulakan simpanan emas tuan-tuan dan puan-puan yang pertama. Sebenarnya orang perempuan dah orang kata dah celik ilmu emas ini dah lama. Macam mak ayah kita, tok nenek kita yang perempuan ni lah. Mereka dah orang kata dah celik ilmu emas ni dah lama. Cuma bila dah berkahwin, dah ada suami ni, dia lah orang lelaki mana ada pakai emas. Orang lelaki tak boleh pakai emas. Tetapi kita lupa bahawa orang lelaki pun boleh menyimpan emas walaupun tak boleh pakai. Kita boleh simpan emas. Kita boleh simpan jongkong-jongkong emas. Jongkong ni bukan kata jongkong yang besar-besar tu. Jongkong dapat jongkong kecil tu pun boleh juga menyimpan emas. Selamat datang Tuan Anwar. Tuan Anwar kongsi. Tuan Anwar berkongsi informasi dengan kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak Tuan Anwar. So, banyak yang kita boleh dapat daripada simpanan emas ini. So, kenapa kita perlu menunggu lama untuk menyimpan emas? Mulakan simpanan emas anda secepat yang mungkin. Sebab apa? Emas daripada dulu tahun 2000 emas harganya RM50 sekilo. Orang kata, mahalnya emas, tak mau beli lah. Bayangkan sekarang berapa harga dah emas. Hari ni saja RM248. Orang kata mahal juga. Jadi emas akan sentiasa mahal. Emas akan sentiasa menjadi mahal di mata manusia. Itu sebabnya emas ini adalah satu benda yang eksklusif, satu benda yang cukup unik dan orang kata dan nilainya terjamin. Itu kalau anda nak simpanan anda, duit simpanan anda terjamin nilainya, simpan emas, jangan simpan duit ringgit, jangan simpan duit kertas banyak-banyak. Jutawan di Malaysia ni pun dia tak simpan duit ringgit banyak-banyak. Dia simpan emas tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saja di Malaysia, di dunia sekarang ni. Even di China sekarang rakyat-rakyat dia dicelikkan dengan ilmu emas. Sebab apa? Sebab kita tahu, kita sedar wang kertas ini tidak menjamin nilainya pada masa akan datang. Even sekarang pun, kalau tuan-tuan tengok daripada tahun 2000, tahun 90-an, tahun 80-an, saya lahir tahun 70-an. Waktu tu harga nasi lemak berapa kupang sangat. 10 sen kita boleh dapat nasi lemak. 10 sen kita boleh dapat bihun. Saya bawa pergi sekolah tahun 80-an, saya bawa pergi sekolah 5 kupang saja. 5 kupang bawa pergi sekolah dan masih boleh menyimpan lagi. 30 sen, 3 kupang berbelanja, 20 sen bawa balik simpan dalam tabung. 5 kupang bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni anak-anak saya RM5. Sekolah bukan jauh mana pun tapi kena bagi RM5 seorang. Sebab apa? Makanan mahal tuan-tuan. Nasi
bubuh lauk-lauk sikit dah RM3. Ambil ayak satu cawan, ayak satu gelas, RM1.50 mungkin. Habislah. RM5. Okey. Tapi anak-anak saya alhamdulillah, orang perempuan selalu masak, rajin masak, pagi-pagi tu dia orang bawa bekal. Tapi duit RM5 tu kena bagi juga kat dia orang. Jangan buat hal, kena bagi juga. Alhamdulillah. Tapi saya mencelikkan mata dia orang dengan emas ini. Saya kata okey. Anak saya memang rajin menyimpan pun. So tambah-tambah yang perempuan yang kecil tu. Jadi saya kata simpan duit cukup 100 masuk dalam akaun emas. Ini untuk masa depan. Untuk orang kata menjamin kehidupan mereka pada masa-masa depan. So itu apa yang saya nak kongsikan dengan anda pada hari ini. Sekarang pun dah 8.32, nak sedia untuk solat Isyak. Dan mana-mana yang nak mengikuti program-program seminar di Public Gold, kita ada program setiap hari Rabu dibuka kepada semua masyarakat untuk mengikuti sesi seminar tersebut. Dan seminar ni uniknya tuan-tuan dan puan-puan, anda pergi tu dah lah percuma. Kemudian ada lucky draw lagi. Kita bagi 1 gram, 1 gram emas. Kalau orang kata peserta pada malam tersebut menjangkau 1,500 orang yang hadir live seminar tersebut. Kalau dulu kita terpaksa pergi ke branch untuk mengikuti seminar, sekarang ni zaman PKP lagi mudah. Kita duduk sambil duduk dekat rumah, sambil duduk dalam jamban pun kita masih boleh menghadiri seminar, online seminar. Okay, so saya jumpa anda dalam seminar akan datang. Malam ni pun kita ada seminar yang open kepada semua masyarakat. Hadiri seminar dan buka minda anda untuk celik ilmu emas. Semoga saya doakan anda dapat keuntungan dan kaya dengan ilmu emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao an, vanakkam, sawadee krap.